Apa? Sehat? Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalul bil uqad atanfar bil qurab atuqda bihil khawaid wa tunal biraqaib wa husnul khawatim wa istasqal amamil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli wa naqsim badal kulli ma'lum lak. Allahumma annal haqq haqqa warzuqna tiba'ana batilan batilan warzuqna tinaba. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah. Fa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya malah kita merapatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala, yang mana dengan limpah dan kurnia kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang sebesar-besarnya nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kan hari ini kita orang yang dipilih dan terpilih untuk mendirikan solat fardu secara berjemaah. Lebih-lebih lagi diberikan kepada kita nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kan kita masih lagi meneruskan kehidupan kita menjalankan ibadat mengikut apa yang telah disyariatkan, yang diperintahkan oleh Allah, yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan ke ulama pada hari ini. Insya-Allah tuan-tuan, apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah, setelah 4 bulan kita tak jumpa, Allah Taala temukan kita untuk dalam keadaan nak kena mengikut undang-undang, nak kena ikut SOP yang memang telah ditetapkan. Tuan-tuan, seperti mana yang telah digariskan panduan, tuan-tuan tak payah nak basah-basahkan bilik air lagi, berwuduk daripada rumah. Tak payah nak berwuduk di tempat masjid ataupun surau kecuali terpaksa lah. Tak, kalau daripada rumah nak kena kita buat daripada rumah lah. Tuan-tuan nak kena bawa sejadah sendiri. Tak, nak kena bawa pakai topeng muka. Kat satu tempat tuan-tuan tak pakai topeng muka ni kena denda. Denda bayar RM1 dibagi topeng muka. Dibagi emas lah maksudnya. Bayar RM1. Sebab apa? Biar ikut maksudnya undang-undang tu. Denda RM1 dibagi 1. Ni kalau beli di Medin kan 7-10 ringgit. Maknanya RM1 kira okey lah tu. Ada? Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Yang seterusnya, yang penting jaga jarak. Hari ini kes semakin meningkat, tidak? Semakin meningkat daripada sebelumnya. Sebelum ni 2 minggu 3 minggu yang lepas tinggal 1 kes je.
Tak silap kita pernah ingat kita. Hari ni tak tahu berapa, 18 ke berapa? 15. 15. Allah Rabbi, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ala kulli halnya Allah pilih kita semua untuk kita berada di dalam majlis ilmu. Dan saya dengar tadi kepada sebutan kepada Tuan Najinuddin yang belum lagi daftar cara online untuk sembahyang Jumaat, sila cepat daftar. Tetapi saya nasihat untuk diri saya dan tuan-tuan yang hadir maupun tak hadir, kalau tak terpilih untuk sembahyang Jumaat besok, jangan marah. Nama tak naik. Tuan-tuan, baru minggu semalam, Jumaat semalam, di belakang saya, giliran saya masuk, Pak Cik di belakang, dah nama tak ada. Tuan-tuan, bila nama tak ada, dia kata, Pak Cik, masjid pun dah penuh, Pak Cik minta maaf banyak-banyak. Lembut yang jaga tu, memang tak boleh Pak Cik. Tuan-tuan, Pak Cik tu marah. Jadi saya nasihatkan jangan marahlah kalau ada yang tak terpilih, terutamanya warga-warga emas. Dah, jangan marah. Dah, balik sembahyang kat rumah. Kalau boleh cari masjid lain yang boleh pergi. Kalau tak boleh juga, duduk sembahyang kat rumah. Pak Cik tadi marah. Bila marah, sebutan dia agak kurang sedap didengar. Dia kata, aku main jauh datang sini, aku nak pergi sembahyang Jumaat. Sampai sini hang tak bagi aku sembahyang Jumaat. Bahasa dia macam tu dia. Dah. Hang nak tengok aku nak bakar masjid ni. Mula dah. Tuan-tuan, saya cakap, Pak Cik yang duk kata macam tu, nanti penguat kuasa ambil tindakan Pak Cik kena tangkap. Saya kata, tak baik cakap macam tu Pak Cik. Saya kata, kalau tak dapat naik nama sembahyang duk rumah pun sunnah Nabi. Hang belajar mana? Harap serban dan jubah putih, hang kata solat di rumah sunnah Nabi. Dia katakan saya. Tuan-tuan, saya kata, Pak Cik, masa sekarang ni dalam keadaan wabak telah merebak ni, dan ulama kata Nabi juga pernah sembahyang di rumah, sembahyang Jumaat ketika wabak berlaku ni, sunnah Nabi sembahyang di rumah ketika wabak. Saya kata, tapi jangan besok dah tak ada ni, kata ustaz sembahyang di rumah sunnah Nabi, saya tak pergi surau. Itu cerai namanya. Itu tak betul. Dah, tak dengar habis. Dah, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, masa sekarang ni tak apa. Sebab ulama'nya dan umara'nya sudah bersepakat. Berapa belas minggu kita tak sembahyang Jumaat. Tak ada apa pun. Sekali pergi masjid, nama tak naik. Dia kata nak bakar masjid. Tuan-tuan, mula kata macam-macam. Tak guna orang masjid, tak guna orang surau. Orang nak main sini sembahyang, dia tak bagi. Tuan-tuan, kata Sulaiman Al-Qayyim menyebut di dalam kitab 99 Asmaul Husna, kalau kita mencerca orang lain, kalau kita mengata orang lain, kita sebut perkataan keji kepada orang lain, tuan-tuan muslimin dan muslimat, maknanya kita mengkeji dan kita menghina Allah. Sebab apa? Orang yang kita cerita itu ciptaan Allah sama seperti kita. Tuan-tuan, jangan sesekali membuat kerosakan di muka bumi atas sebutan-sebutan, percakapan-percakapan, ucapan-ucapan kita. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mereka ini sebenarnya nak buat kerosakan di muka bumi, tapi dia kata, "Dak, kami tak buat kerosakan di muka bumi. Kami pun nak datang main sembahyang, nak buat baik." Tengok. Tapi cara dia tadi tu tak betul. Kata Ibnu Katsir, buka tu, di dalam ayat yang ke-11 dan 12 surah Al-Baqarah awal-awal lagi, mereka yang melakukan kerosakan di muka bumi ini, tuan-tuan, amal ibadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak kena jaga sikitlah tuan-tuan, supaya kita betul-betul mengikut kaedah apa yang telah dikehendaki Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan, alhamdulillah selama berapa lama kita di rumah jadi imam. Dan
mengimamkan anak-anak kita dan isteri-isteri kita. Yang isteri-isteri lah, yang iswan-iswan dah. Ada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala, hari ini kita dapat menyambung kitab kita sampai bahagian muka surat yang ke-40, nombor 30. Muka surat 40, nombor yang ke-30. Dan jauhilah arak dan perkara yang memabukkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu innama khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqum min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Allah sebut di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan yakni memujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang yakni batang-batang anak panah adalah kata semuanya itu kotor ataupun keji daripada perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu yakni menjauhi supaya kamu berjaya. Tuan-tuan, minta kita supaya menjauhi arak. Hendaklah anda menjauhi diri sama sekali daripada arak, minum-minuman yang memabukkan dan minuman-minuman yang boleh yakni melemahkan kesihatan badan dan minuman-minuman yang seumpamanya. Arak dan seumpamanya tak kira minuman apa. Kat tempat saya ada orang agak tak betul sikit. Dan tuan-tuan, dia bawa sana sini tuan-tuan, bila orang bagi duit dia beli tanner. Dia letak dekat plastik, dia buat sutra, dia minum tanner tu. Dia seduk. Tuan-tuan, memang orang tak betul lah. Tuan-tuan, itu pasal benda ni suruh jauhi. Termasuk juga yang kita duk selalu ubat, macam contohnya daun ketum. Contohnya dah, kan ubat. Kalau sikit mungkin kot. Tak haram ke tu? Dia haramkan tak? Tak. Contoh. Ada tuan-tuan. Jadi minuman-minuman yang seumpama ini, yang boleh melemahkan badan, yang boleh menghilangkan akal kita jadi mabuk, dilarang di dalam Islam. Kata pengarang kitab ni, nak jadi kekasih Allah, nak jadi Habibullah, nak jadi Allah sayang dan kasih kepada kita, jauhi benda-benda perkara ni. Kata pengarang kitab ni. Baik. Yang seterusnya, jauhilah rakan-rakan yang jahat. Jahat ni tuan-tuan, bukan setakat kita depa ajak mencuri, ajak merompak dan seumpamanya. Jahat dari segi akhlaknya, perbuatannya, percakapannya, tuan-tuan, dari segi tingkah lakunya. Ada diminta jauhi, supaya kita jauh daripada mereka, supaya kita tidak terikut-ikut dengan cara mereka. Hendaklah anda menjauhkan diri daripada rakan-rakan yang jahat dan kawan-kawan yang rosak, juga daripada tempat yakni maksiat dan dosa. Tuan-tuan, kawan-kawan yang tempat main snooker dan sebagainya, walaupun terkadang snooker tu tak apa orang kata, ada, tapi bila dah masuk tempat-tempat macam tu tuan-tuan, takkan kita tembak bola tu kita ingat subhanallah, alhamdulillah, tak ada. Dah, kita nak ingat bola tu nak masuk ke dalam lubang mana yang kita nak tembak. Tuan-tuan, itu pasal dilarang. Islam melarang kalau nak jadi kekasih Allah Ta'ala. Kalau nak jadi Habibullah ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, jauhi perkara-perkara yang sedemikian. Kata pengarang kitab ni. Baik. Yang seterusnya, janganlah kerana ingin yakni berkawan lantas yakni mudah terpercaya dan mengikut yakni kata-kata atau ajakan rakan anda yang mungkin yakni mempunyai niat yang sebalik daripada niat murni anda. Yang sepatutnya niat murni kita, niat kita bagus dan baik, kita nak berkawan dengan dia, tetapi disebabkan kejahatan dia tadi, dia memang nak mengajak orang ke arah kejahatan, kita tak tahu, yang kita terikut-ikut dengan dia, yang membahayakan kepada diri kita sendiri. Ini juga dilarang. Yang tadinya niat murni kita bagus, baik, elok, kita tak ada niat lain,
Apabila kita sudah berkawan dengan dia, dia dapat hasutan, dapat perkataan apa yang dia sebut, kita akan terbawa-bawa ke arah mereka yang akan menjerumuskan kita. Dilarang. Kata pengarang kitab ni, kalau nak jadi kekasih Allah, buat benda-benda yang berfaedah. Lakukan benda-benda yang sunat, jangan berkawan kepada mereka. Buat benda-benda yang sunat, bangkit tengah malam nanti. Buat solat-solat sunat, buat puasa-puasa sunat. Ini berapa hari bulan ni dah nak masuk 1 Zulhijjah ni. Hari ni berapa hari bulan? Hari apa 1 Zulhijjah? Hari Rabu. Hari Rabu. 1 hari bulan dia. Hari Rabu. Kalau yang mampu kita puasa sunat, puasalah sunat. Sampai 9 hari. Tak mampu 9 hari, sehari cukup lah. Tak mampu 9 hari, sehari cukup. Buat benda-benda perkara-perkara yang sunat. Kata Dr. Fatih akan menyebut di dalam kitabnya, apa artinya saya menganut Islam? Katanya, saya mestilah Muslim dari segi sudut ibadat. Ibadat yang macam mana? Ibadat sunat yang perlu kita lakukan. Solat-solat sunat yang lain dan puasa-puasa sunat yang lain. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, barulah di sini kaedah tadi jadi kekasih Allah. Allah kasih kepada kita. Jauhi rakan-rakan yang nak mengajak ke arah kejahatan. Kata pengarang kitab ni tuan-tuan, jangan sampai kita terpengaruh. Walaupun niat murni kita terkadang hanya sekedar nak berkawan, sekedar nak berteman, tetapi tuan-tuan, mereka dalam masa yang sama menjerumuskan kita ke arah satu lembah kebinasaan terkadang. Ini wala'udzubillah. Tuan-tuan, kata pengarang kitab ni dinasihatkan kepada kita supaya menjauhkan perkara sedemikian. Baik, yang ke-32, amal ma'ruf dan nahyu mungkar. Tuan-tuan ya, hendaklah anda memerangi, yakni tempat-tempat permainan yakni kotor, dan tempat-tempat hiburan, apatah lagi yakni menghampirinya. Malah yakni hendaklah juga anda menjauhi daripada semua cara-cara hidup yang mewah dan senang lenang, agar yakni tidak mengikut-ngikut yakni telunjuk syaitan, serta tidak lalai daripada melaksanakan yakni kewajipan sebagai mukmin. Tuan-tuan, diminta kita buat amal ma'ruf, jauhi perkara yang mungkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah sebut, dan hendaklah ada di kalangan kamu melakukan perkara kebaikan. Dan diperintahkan kita untuk melakukan perkara-perkara kebaikan, dijauhkan daripada perkara-perkara tempat maksiat dan seumpamanya. Sedangkan Allah sebut pun di dalam ayat 32 surah yang ke-17, wala taqrabuz zina. Jangan hampiri, hampir pun tak boleh. Inna usaat. Allah sebut sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, sekeji-kejinya. Hampir pun tak boleh, apatah lagi melakukan. Mendekati pun tak boleh, apatah lagi kita melakukannya. Kalau nak jadi Allah sayang kepada kita, tinggalkan benda-benda ni. Tinggalkan benda-benda perkara ni. Tuan-tuan, buat benda-benda yang mendatangkan faedah kepada kita. Contohnya selama kita PKP. Ada berapa lama kita duduk rumah? Berapa banyak ayat-ayat Quran yang kita hafal? Oi, banyak. Ada? Banyak. Dah. Paling kurang pun tuan-tuan, 5 waktu kita boleh dapat 1 ayat. 5 waktu, setiap 5 waktu. 1 waktu zuhur kita hafal, kita buka. Dan waktu asar nanti kita buka lagi. Waktu maghrib, lepas maghrib kita buka lagi. Waktu isyak, lepas isyak kita buka. Lepas subuh kita sebut 1 ayat hafal, insya-Allah. Tuan-tuan, insya-Allah hafal. Masa PKP lagi tuan-tuan duduk rumah, ruang dan peluang kita di dalam bulan Ramadan lagi untuk beribadat bilik Quran berapa banyak kita boleh membaca Al-Quran.
kesempatan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadat. Walaupun terkadang ada orang yang mengeluh tak pernah berlaku Ramadan tak datang masjid surau. Memang ya, tak pernah berlaku. Tanya Haji Hamid, umur berapa tahun? Pernah tak? Seperti mana tahun ini? Tak pernah. Tak pernah, baru tahun ni je. Allah nak uji kita. Bagi saya, tuan-tuan, Allah uji saya. Agak susah dan sukar sikit kita untuk ibadat ni. Bagi saya lah. Tapi saya pergi ke pasar, saya pergi ke Tesco, saya pergi ke Giant, okey, tak ada apa bagi saya. Bagi saya lah. Tak tahu kalau tuan-tuan macam mana. Tapi datang masjid surau, biasalah nak kena ikut. Bukan susah, tak susah pun kalau kita ikut undang-undang. Tapi memang betul-betul ikut peraturan. Jarak. Tapi pergi Giant, pergi pasar, saya tak ada berjarak. Ada berjarak? Ada? Ke saya seorang tak berjarak? Ke macam tu? Bagi saya ujian ni tuan-tuan. Kita nak datang masjid surau ni, Allah uji saya. Juga tuan-tuan. Dah diuji sekarang ni memang agak slow sikit, agak sejuk. Bukan aircon yang sejuk, orang yang datang. Pulang dah. Sebab mungkin dah selesa di rumah. Kau macam tu. Kita doakanlah dia. Kita doakan supaya dibakar semangat dia untuk datang ke masjid, ke surau. Bukan kembali ke sekolah aja. Ke surau pun nak kena kembali ke surau, balik masjid. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita doakan dah supaya tuan-tuan ada kesedaran kita semakin tinggi untuk kita datang ke masjid dan ke surau. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, yang ke-33, merapatkan barisan sesama muslim. Ini diperintahkan kepada kita, wa'tasimu bihablillah. Jumaat semalam tajuk khutbahnya tuan-tuan. Dan merapatkan barisan sesama muslim. Nak kena hubungan tadi, nak kena baik. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Ta'ala kita jaga. Tak boleh miss sebutan kita. Allah, 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 subhanallah. La haula wala quwwata, astagfirullah. Dengan Allah Ta'ala hubungan kita baik. Dengan manusia macam mana? Hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita sesama manusia. Ada? Dah buat yang terbaik dah masjid surau. Dah buat yang terbaik dah. Dibagi tanda, dibagi jarak. Ada juga orang komplain. Biasalah Ustaz. Yang biasa tu jangan biasakan. Ada juga orang komplain. Orang masjid surau dah buat yang terbaik. Kita datang, suruh datang je. Ada juga orang komplain. Dia kata yang sana tutup, menyusahkan. Apa yang susah? Saya kata, kau tutup sana, kau dekat. Pusing ke sana, jauh, pahala kau banyak. Kalau fikir ke situ kan elok. Orang tak fikir ke situ. Fikir dia komplain aja. Tuan-tuan, komplain memanjang. Tuan-tuan, dah buka surau pun komplain. Tak buka, dia kata nak tutup surau sekejap, nak buka lambat. Banyak cantik kau cakap. Ada? Tuan-tuan, nak jaga fitnah Islam itu sendiri. Nak jaga fitnah Islam itu sendiri. Betapa susahnya tuan-tuan orang-orang atas nak membendung wabak yang telah merebak di seluruh dunia ni. Mereka kita tengok, kita tonton di kaca TV, tuan-tuan, mereka berdiri memberi penerangan-penerangan. Yang saya tengoklah Menteri Kesehatannya, Menteri Pertahanannya, tuan-tuan berdiri, kita duduk tercongok di depan kaca TV. Susah payah mereka semata-mata nak membendung. Itu pasal slogannya, kita jaga kita. Kalau tak kita sendiri jaga, siapa nak jaga? Cuba saya tanya, tuan-tuan tanya pada diri tuan-tuan sendirilah. Hati tuan-tuan hari ini sama tak rasa takutnya seperti mana hati tuan-tuan 18 hari bulan 3? Sama takut ni? Masa mula-mula lockdown, takut tak? Dengar sana sakit, orang sana tablik kena, semua rasa takut tak? Rasa takut. Sekarang dah kurang dah. Dah kurang memang dah tak ada rasa takut dah. Sedangkan kes masih juga 15. Hari itu baru 67. Tuan-tuan,
Sampai sekarang masa tu takut. Kenapa sekarang tidak? Hati tuan-tuan nak menampakkan bahawasanya kita sudah tidak berhati-hati, kita kurang berjaga-jaga. Ada? Itu pasal nasihat kata pengarang kitab ni, ikut kaedah ni tadi. InsyaAllah tuan-tuan akan mengikuti kaedah apa juga yang telah berlaku diperintahkan kepada kita hubungan sesama manusia. Ablum minanas. Hendaklah anda yakni kekal setiap ahli jemaah dengan yakni sebaik-baiknya di samping itu. Dan mesti kita kenal dengan ahli jemaah kita. Ada? Tuan-tuan kenal pengusi. Kalau duduk dekat kawasan ini cari Haji Kusairi pun tak kenal mana pengusi, Ustaz Sarilung kata cerai lah. Ada? Macam itulah kata. Tuan-tuan muslimin dan muslimin yang rahmat Allah sekalian. Mesti kita kenal siapa pengusi dia. Siapa Bilal, siapa Biak, Siak dia, siapa SU dia. Kita kenal. Untuk apa? Untuk memudahkan urusan-urusan kepada kita. Ini katanya mesti kenal. Di samping itu dia kata memperkenalkan diri anda dengan yakni sejelas-jelasnya. Saya duduk di lorong ni, contoh. Saya duduk di jalan ini. Saya orang baru pindah di sini. Ambillah nombor telefon saya. Ada apa-apa boleh masuk grup WhatsApp dan seumpamanya. Kenalkan diri kita. Dengan orang masjid, orang surau terutamanya. Ada tuan-tuan. Jadi ada apa-apa mudah. Ini Islam menyuruh sedemikian tuan-tuan. Jangan kita tuan-tuan menyembunyikan diri. Orang tak kenal dan seumpamanya. Kata pengarang kitab ni nak jadi kekasih Allah dengan cara yang sedemikian. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan dia kata menunaikan segala hak yakni persaudaraan dengan sepenuh-penuhnya sama ada kasih sayang, penghargaan, pertolongan dan pengutamaan diri yakni mereka daripada diri anda sendiri. Tuan-tuan, utamakan untuk kita berkasih sayang, bermesra antara kita sesama kita, jiran, tetangga dan seumpamanya. Juga hendaklah anda hadir di dalam majlis-majlis mereka dan janganlah sama sekali anda menguzurkan diri kecuali dengan sebab-sebab yang sangat membuktikan bahawa anda yakni benar-benar mengutamakan diri mereka daripada diri anda sendiri. Hadirlah, datanglah ke majlis-majlis yang diadakan. Majlis ilmunya, majlis gotong royongnya. Ada? Tak kira majlis-majlis apa. Kita kalau tak ada PKP tuan-tuan hari raya semalam mungkin ada majlis rumah terbuka ataupun surau terbuka. Kalau tak ikut SOP undang-undang yang macam ni begitu ketat peraturannya, mungkin tahun ni kita ada buat kurban. Sini ada buat kurban? Tak ada dah. Sebab SOP-nya terlalu, kita tak boleh nak ikut, memang terang-terang tak boleh nak ikut. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, eloklah berhenti dulu. Supaya kita dapat membendung wabak yang ni. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Baik, yang seterusnya. Menjauhi yakni perkumpulan yang samar-samar. Ini lagi bahaya. Nak kena jauhi kalau kita nak dikasihi Allah. Kumpulan yang samar-samar yang tak pasti, hendaklah kita jauhi. Tuan-tuan, kata pengarang kitab ni, hendaklah anda menjauhi diri daripada yakni berhubung dengan mana-mana yakni gerakan, kumpulan maupun yakni pertubuhan yang tidak memberi manfaat bagi umat Islam dan juga diri anda. Yang tak ada manfaat bagi untuk perjuangan Islam daripada untuk Islam dan manfaat untuk diri anda, jauhi daripada ini. Supaya apa? Supaya kita tuan-tuan melakukan perkara yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah reda, Allah akan kasih kepada kita. Apabila Allah reda, tuan-tuan, Allah akan perhati awasi kita. Apabila yang kita lakukan perkara kebaikan, insya-Allah Allah akan balas walau sebiji zarah dengan kebaikan. Jauhi mereka kumpulan yang samar-samar.
yang tidak mendatangkan manfaat kepada Islam itu sendiri. Juga hendaklah anda menyelidiki yakni kegiatan sesuatu golongan itu bagi memastikan mereka tidak menyeleweng daripada segi syariah. Selidik. Nak tahu pasti, nak kenal pasti. Orang ni macam mana? Fikrah orang ni macam mana? Kita nak kena tahu pasti. Dan supaya apa? Muslimin dan muslimat Rusian yang mereka itu menyeleweng daripada segi syariah. Kalau menyeleweng daripada segi syariah, kan kita dilarang untuk mendekati, menemani, mengawani mereka. Bahkan menjauhi kumpulan yang samar-samar. Kita jauhi. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita jauh daripada mereka, kalau kita tahu mereka ini tuan-tuan menyeleweng daripada syariah, jauhi. Jangan dekati. Saya ulang balik. Jaga juga kata hendaklah anda menyelidiki kegiatan sesuatu golongan itu bagi yakni memastikan mereka tidak menyeleweng daripada segi syariah atau undang-undang yakni setempat agar tidak yakni memudaratkan kelak. Kalau jadi mudarat buat apa kepada kita? Perhati betul-betul tuan-tuan ya. Jangan sampai tuan-tuan kita berkawan dan kita mendekati mereka dan yang mereka memang terang-terang tuan-tuan menyeleweng daripada segi syariat dan undang-undang. Tidak sama sekali. Kalau kita nak jadi orang yang dikasihi Allah Ta'ala, mengikut kaedah apa yang telah disyariatkan Allah. Dan mengikut apa yang telah disyariatkan Allah Ta'ala. Baik, yang seterusnya yang ke-35, sebarkan dakwah dan usrah. Dulu di rumah-rumah ada usrah. Ada dulu rumah Haji Razak itu semua ada usrah haji. Dulu dah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebarkan dakwah dan usrah. Dan melalui Instagram, Telegram dan seumpamanya, melalui WhatsApp, Facebook. Tuan-tuan, melalui benda-benda yang boleh kita menyebarkan ilmu-ilmu dakwah seumpamanya, boleh kita sebarkan tuan-tuan. Kata pengarang kitab ni, sebarkan dakwah dan usrah. Satu perkataannya je tuan kata. Ada contoh, jom kita selawat, siap ditulis di bawah tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang ikut sekali selawat tuan-tuan sudah dakwah. Sekali je. Ada? Saya ajak tuan-tuan, satu ayat tuan-tuan hafal 5 waktu setiap selepas waktu. Contoh seperti mana yang saya sebut tadi. Balik sembahyang aja tengok satu ayat. Inna fatahna laka fat'am mubina. Satu ayat tu kita buka 5 kali dalam sehari tu, insya-Allah hafal. Tuan-tuan ikut, insya-Allah dakwah akan terus berpanjangan. Contoh, ada sebarkan dakwah tuan-tuan dan usrah. Kata pengarang kitab ni, hendaklah anda menyebarkan usrah dan menyiarkan yakni dakwah di setiap tempat di dalam dan di luar negeri. Dan hendaklah anda yakni berusaha sama ada secara bersendirian atau secara berkumpulan. Sama ada sendirian ataupun ada kumpulan. Kumpulan A, kumpulan B. Contohnya macam-macam, maupun sendirian kita. Dalam grup WhatsApp kita dan seumpamanya, kita sebarkan dakwah ni. Mudah-mudahan tuan-tuan bila kita lakukan ini, Allah akan kasih kepada kita untuk yakni mengisrahkan yakni mereka-mereka yang lalai daripada menjalankan yakni kewajipan sebagai seorang muslim, gunanya untuk mengingatkan kita daripada leka dan lalai daripada mengingati Allah Ta'ala selaku dan kewajipan kita ke atas umat Islam itu sendiri. Tuan-tuan, ramai orang yang leka dan lalai. Bukan setakat tu leka dan lalai tuan-tuan, itu pasal kita minta kepada Allah Ta'ala bantuan. Allahumma a'inni ala zikrika. Wahai Allah, bantulah aku ya Allah. Bantu aku untuk mengingatimu ya Allah. Bantu, tolong ya Allah,
untuk mengingatimu. Ingat dengan cara macam mana? Dari segi aspek kehidupan kita ingat. Masuk masjid, tuan-tuan, ingat baca doa. Dan Allahumma ighfir wa tafli wa abwab rahmat. Nak keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadli. Ingat. Dari segi aspek kehidupan kita, ingat disebabkan Allah bantu kita. Allah tolong kita. Tuan-tuan, inilah gunanya kita minta dan kita mohon kepada Allah Ta'ala agar kita dapat, tuan-tuan, dikasih oleh Allah Ta'ala. Lakukanlah yakni secara beremak agar tidak yakni perasaan yang tersinggung. Malah dia kata jalankanlah dakwah anda itu secara yakni teratur dan mengikut yakni kesesuaian keadaan selaras dengan budaya masyarakat yakni setempat. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jangan tersinggung mereka, tuan-tuan, dengan cara ni pula supaya dai pula nak kena mengambil kesesuaian. Kita berhenti setakat ni. Allahu Akbar. Asyhadu an la asyhadu an la asyhadu an Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi. Allahumma rabbah ajib.
Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, berhentilah kita setakat ni, insya-Allah kita teruskan sembahyang mengikut apa yang telah diperintahkan di dalam SOP. Tuan-tuan, berhenti masuk waktu Isyak. Insya-Allah sebelum saya tutup, biasa tuan-tuan di belakang saya ada buat tabung. Yang keduanya, tuan-tuan, saya ada meneruskan kebara kurban ke Aceh. Seekor kambing harganya RM500 dan satu bahagian pun sama RM500. Kami ada pengurusan semua di sana. Dan yang keduanya, tuan-tuan, biasa saya ada bawa produk-produk Muslim di dalam kereta saya sana, termasuk ubat gigi yang perlu kita ambil berat, tuan-tuan. Ubat gigi, bangun pagi je mulut kita tenyih dengan ubat gigi apa. Ada? Tuan-tuan boleh dapatkan di tempat parking luar sana. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma azza an marhamat masuma. Allahumma al-haqq haqqa warzuqna ittiba'ah nabatul batil warzuqna tinabah. Allahumma bika minal hammi wal hazan, bika minal 'adzi wal kasal, minal jubni wal bukhl, bika min qalabati rijal. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbi la min du'a la yasma' min nafsi la tasba'. Rabbana wajina jurata qurrata ayunin taqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma timna khatimah la ta'jalan su'il khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.